Maka syafaat pada ketika itu, itulah yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari siapa tuan-tuan? Nabi-nabi yang terdahulu diriwayatkan ada umat yang datang meminta syafaat daripada mereka. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, mereka menyebutkan, hari ini aku takut dengan kemurkaan Tuhan. Nafsi, nafsi, kamu, aku takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu Nabi maksum, dipelihara daripada dosa, kesilapan. Tetapi pada hari itu disebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, semua orang takut. Nabi pun takut, melainkan seorang nabi yang sangat kasih Allah taala kepada dia, yang digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan datang meminta syafaat daripada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mulk ayat yang kedua, dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu mati dan hidup, bagi menguji di antara kamu siapakah yang terbaik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil pengacara majlis pada malam hari ini. Seterusnya saya muliakan pengerusi Tuan Imam Suruh Hari Jawatan Kuasa Surau Kampung Sentua. Seterusnya Tuan Haji, Puan Hajah, ayahanda dan bonda muslimin muslimat, yang besar tak dapat diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya, ketahuilah bahawasanya nikmat itu terbahagi kepada 5. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali sebut nikmat ni ada 5. Boleh tengok dalam kitab Ihya. Yang pertama, nikmat yang paling bawah kita wajib syukur pada Allah Ta'ala, iaitu nikmat al-mal, harta benda ataupun nikmat kekayaan. Nikmat yang duduk pada tingkatan yang paling bawah, kita kena syukur pada Allah. Ada kereta, ada lori, tak cukup lori, traktor dia beli, kena yang Allah lah, dia beli peho lah. Apa sahaja nikmat kekayaan yang kita ada, semuanya disebutkan oleh Imam Ghazali pada tingkatan yang paling bawah. Kemudian atas sikit daripada nikmat tu ialah nikmat kesihatan tubuh badan. Nikmat sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Dalam mafhum hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Maka nikmat sihat ni duduk pada tingkatan yang atas sikit daripada nikmat harta. Wajib kita syukur pada Allah. Kalau tak sihat, saya tak main benda ni tak. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas lagi daripada nikmat kaya, nikmat harta benda, atas lagi daripada nikmat sihat, ada yang nombor 3, iaitu nikmat kesempurnaan fizikal dan panca indera. Tu besar tu nikmat tu, yang di syarahkan panjang lebar oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Faslun, ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada engkau anggota zahir yang besar, yang wajib engkau syukur akan dia. Ada 7 kan. Yang pertama lidah, yang kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, perut dan kemaluan. Ada 7 anggota zahir yang besar Allah Ta'ala kurnia pada kita. Kita duk mengaji kitab Penawar Bagi Hati kan, lama dah. Ada yang ulang 10 kali lah. InsyaAllah tu jadi ahli tasawuf tu insyaAllah. Baik. Tasawuf ni bukan di kitab, tu silibus untuk kita mudah faham. Tapi tasawuf tu ialah kita mampu berakhlak mulia sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ialah bila sebut akhlak ni, kita pun faham lah kan.
Ngaji tinggi mana pun kalau kita tidak berakhlak mulia, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Rasulullah, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sehingga Allah Taala puji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada diri Rasulullah itu ada suri contoh teladan yang baik untuk diikuti. Dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqil azim. Kamu wahai Muhammad ala khuluqil azim, di atas akhlak yang agung. Akhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nabi duduk di atas lagi pada akhlak yang mulia. Macam mana? Tak boleh digambarkan. Hebat sungguh. Tengoklah syama'in. Maka nak sebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasawuf tu bukan di kitab semata. Itu adalah panduan kita. Tapi ialah bagaimana kita mampu beramal dengan ilmu tersebut. Yang ini akhlak. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempurnaan fizikal, panca indera. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat 60 tahun boleh melihat dengan baik. Satu hari tiba-tiba mangkit pagi, mata sebelah tak boleh nampak. Barulah kita sedar bahawa yang nikmat mata tu adalah nikmat yang besar. Bila hilang sesuatu nikmat, kata ulama, barulah kita rasa yang nikmat tu satu nikmat. Dulu boleh semayang elok, Allah semayang atas kursi, contoh-contoh. Saya pun pernah semayang atas kursi kan, kena dulu Allah Ta'ala uji sakit. Tak boleh, tak apa nak boleh sangat semayang diri. Ujian Allah Ta'ala bagi. Kadang tu muda-muda kena arah. Tuan-tuan bawa kereta malam, tak payah pakai spek mata. Saya kena pakai spek. Kena pula hujan lebat lah, tak? Dia panggil silau. Tu Allah Ta'ala tarik sikit nikmat. Nak bagi faham betapa besarnya, berharganya nikmat mata. Ada orang baca Quran tak payah pakai spek mata. Saya kena pakai spek, tak nampak. Tu nikmat tu, melihat contoh. Tu maka wajib engkau syukur akan nikmat anggota zahir yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas engkau, kata Syekh Abdul Qadir Mabdini. Ni mukadimah ni nak sebut syukur tadi tu. Kemudian yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat roh, nyawa ataupun kehidupan. Ini nikmat yang besar, melebihi 3 nikmat tadi, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dan yang kelima, nikmat yang terbesar, melebihi nikmat yang lain, ialah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat paling besar. Kata ulama sebut antaranya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Mulid Samarkandi menyebutkan di antara lain nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ialah menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni, walaupun umat paling akhir, tetapi kita jadi umat yang paling awal masuk dalam syurganya Allah. Hebat anda. Umat yang umur pendek, baina siti dan sab'in, Nabi kata antara 60 dan 70 tahun, tetapi menjadi umat yang walaupun umat pendek, hikmahnya supaya mereka tidak melakukan banyak dosa. Lagi lama takut lagi banyak dosa, waktu bagi pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayangnya Allah Ta'ala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita selalu bersedih minta umur panjang. Minta doa saya ustaz, umur panjang, murah rezeki. Baik, umur panjang minta baik, tapi mintalah umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ejah sikit doa tu. Duk nyanyi happy birthday tu. Bukan nak pernah jemput pun. Saya duduk balik sedia kerak. Kok sambung bersedih, potong kek, panggil lah kan. Pada sini kan jauh nak. Baik. Tak mahu lah, gurau lah. Tak pernah aku nak. Bersedih kan. Kalau nak sambut jangan post kat Facebook. Sekali orang tanya, pasti jemput tak jemput orang. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu 5 nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita nak hitung, pasti tak akan mampu kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni hari pertama saya bersama dengan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya pun blur, tak tahu nak kongsi apa. Kena pula cuaca hujan. Jadi tu fikir nak sampaikan apa sebenarnya. Saya melihat kepada realiti semasa. Saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sebut realiti semasa, dan saya pun duduk dalam industri bermula tahun 2010. Dalam industri inilah yang tuan-tuan duduk tengok tu. Macam-macam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa dengan macam-macam orang drama lah, orang filem lah, orang buat program agama lah. Pada 2 hari lepas
Semalam bersama dengan YB Ustaz Idris Ahmad, kita YB Menteri Agama, kita buat ada wakil daripada pihak TV3 hantar bersama dengan penerbit rancangan televisyen berbentuk agama. Kita buat satu mesyuarat resolusi untuk menyeragamkan konten agama dalam TV dan juga radio. Jadi diselaraskan dan mengikut kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting tu. Nak kena jalan tu. Nak kena jalan itu. Sebab tak masuk saya tak berniat untuk berbicara tentang khilafiyah dan sebagainya. Cuma bila mana sesuatu resolusi nak dibawa dibentangkan, tak kira ada main profesor ke doktor ke isi apa sekalipun, awak bos ke dan sebagainya, maka kita kena clear dulu. Resolusi yang nak dibincangkan ni, yang pertama mestilah untuk masalah umum, mestilah mengikut kepada arus masa dan juga mengikut kepada apa yang telah pun termaktub dalam undang-undang ini, terutama dalam bab agama. Okey, kita nak seragamkan stesen TV, kita nak buat ceramah apa pun, yang penting tak boleh ada unsur-unsur yang mengajak kepada perpecahan. Itu yang pertama. Kan? Tak kira lah tak setuju dalam bidang apa, dalam bab apa sekalipun, jangan bergaduh. Itu yang pertama, kena clear. Pasal kita ni banyak bergaduh dalam banyak benda, sedih kita tengok. Bab makan tak ada. Allah SWT Muhammad. Tuan-tuan suka apa? Tom yam. Tom yam tu ada yang tom yam campur, ada yang tom yam ayam saja. Saya suka tom yam campur. Ada tuan-tuan dia tak suka campur. Dia kata tak elok saya campur makanan luar dengan makanan dalam. Itu tu pun dah tuan-tuan. Kita tak pernah gelai bab tu. Kita terlalu banyak bergaduh dalam bab yang kecil, sehingga terkadang Allah SWT Muhammad menyebabkan berlakunya atau pisahnya suami isteri. Tak berlaku. Anak tak berterus apa dengan ayah, berlaku tu. Ini satu benda yang menyedihkan. Malah main pula lagi isu apa lagi, isu vaksin lah, isu PKP lah. Kita bergaduh dalam banyak benda. Ni arusnya sekarang ni duk main pula, kita tahu apa pula. Jadi dibawa dalam mesyuarat semalam, saya pun ada usulkan beberapa perkara. Yang pertama ialah dari sudut akidah anak muda. Saya kata tolong jaga baik-baik, sebab apa yang kita lihat akan membentuk diri kita. Tuan-tuan, kalau pergi mana-mana seminar psikologi sekalipun, dia akan cerita benda yang sama. Hatta orang putih pun dia akan sebut benda yang sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton akan membentuk diri anda. Benda yang serupa. Walaupun dia kata dia tu pendapat dia, kan? Tetapi hal itulah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala sebut apa yang dikatakan, apa yang disebutkan, apa yang disuruh dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kemahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab hawa nafsu Rasulullah. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, fine. Saya kata nak buat seminar ke apa benda buat. Tetapi yang pertama resolusi mesyuarat ni, saya kata tolong selamatkan akidah anak muda. Tuan-tuan nampak gempa yang berlaku di Indonesia tu, gempa yang nampak di depan mata saya. Tetapi gempa yang dalaman yang berlaku dalam anak-anak muda kita generasi pada hari ini. Berapa lama tuan-tuan mereka tak pergi seminar? Sudah tanya tuan-tuan. Berapa lama mereka tak pergi dengan kuliah agama? Dan tak pergi kan tak cucuk lagi. Saya pernah sampai satu masjid, tuan-tuan, khutbah Jumaat ni bukan di sini dah, tak berlaku di sini. Sedih berlaku di satu tempat di Lembah Kelang. Ketika mana imam nak ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, semangat bagi khutbah Jumaat sampai tepuk mimbar. Tapi tuan-tuan, sebelah masjid tu ada cyber cafe, penuh selipar budak-budak dengan basikal duk main game dalam tu. Ketika mana solat Jumaat khutbah sedang berlangsung, apa jawapan yang kita nak berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ni anak-anak kita, anak saudara kita, anak menakan kita, anak jiran kita. Tuan-tuan, ni kena selamatkan mereka ni. Bawa-bawa ni kan kita dikejutkan, mandi dalam kolam ramai-ramai lagi perempuan. Tu bukan di Afrika tuan. Bukan di Perlis Perlis petak banyak. Tapi ni taman tema ayat berlaku nak Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya duduk tengok taman mana ni. Muka kenal pokok ada anak-anak murid saya akan pelajar tengok tak ada. Saya kira tingkatan 2 atau 3 atau 4 macam tu lah. Ada tak dipanggil penganjur dia? Tak ada.
Dipanggil tak untuk ambil apa nama statement? Tak ada orang. Tu ni berlaku tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah realiti zaman ni kita sedang berada. Apa pun yang datang tak apa khair. Semuanya Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Cuma kita perlu mengambil dengan jalan berhati-hati. Sebab tu hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya bagi saranan ataupun cadangan mudah. Saya kata yang pertama, tolong bela nasib kami remaja dan juga beliau ni anak-anak dari sudut akidah. Tolong jaga dia. Tak? Itu belum cerita banyak buku keluar ni. Buku yang dia tulis. Saya baru ni tengok Play Store di apa nama handphone, di Play Store, Google Play Store. Rupa-rupanya dah lama dah ada Bible bahasa Melayu. Saya baru tahu. Selama ni saya tak pernah tahu. Saya nak download aplikasi Quran tuan-tuan, saya pergi tekan kitab, saya tulis kitab. Saya nak tengok kitab-kitab qasidah apa semua kan. Nak download kitab-kitab dalam bentuk apa nama manual PDF dan sebagainya. Saya type dekat dalam Google Play Store. Tulis kitab tuan-tuan, keluar Bible versi Melayu. Malaysia punya. Tak macam tuan-tuan buka. Allahumma salli ala sayyidina. Dia tulis di situ kitab. Tuan-tuan. Tak cukup kita diserang dengan isu penggunaan kalimah Allah. Tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Macam-macam isu yang saya tak mahu sebut. Isu araknya kan? Dah terang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Saya kata tak perlu bincang. Memang kita semua dah tahu. Hatta orang non-Muslim pun tahu kata judi, arak tu semua benda yang salah, benda yang memudaratkan. Kalau kita syarah dekat dia kan, kita panggil tokek, mari sini. Kamu tahu dah dalam Quran ada satu firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dia kata, ya saya tak faham. Dia kata, dia pun tak faham. Tak ada cerita. Tapi bagaimana pelaksanaan kita untuk selamatkan anak generasi kita? Bila dia datang beli, kita minta tak IC dia? Tak minta. Kena pula main waktu malam mengantuk. Kedai pula serba neka 24 jam buka. Dia beli, orang tak kira. Tengok ni muka Melayu ke tak Melayu, orang pun macam tak apa nak Melayu. Orang tu jual. Inilah realiti yang berlaku. Maka sebab itu saya sedih pasal ada seorang cikgu di Johor. Anak murid dia dilanggar. Naik basikal pagi pergi sekolah. Yang langgar tu orang mabuk. Naik kereta. Maybe juga kena. Saya bawa Maybe tu. Maybe juga yang kena. Dia kata apa pemandu Maybe ni semua, kalau tak mabuk mesti belah orang. Kita bawa Maybe, kita pun jadi takut. Sebab orang jadi skeptikal dengan orang yang memandu Maybe. Jadi tuan-tuan jaga-jaga bawa Maybe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa yang saya cuba nak bawa malam hari ini ialah realitinya, apa pun arus yang datang pada kita pada ketika dan juga saat ini ataupun masa akan datang, kita perlu bersiap sedia. Bersiap sedia dengan kerih kan? Tak jadi ya. Kalau kerih dia tak jadi. Dengan parang kan kena asah? Tak. Tetapi siap sedia dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah persiapan kita untuk menghadapi saat dan juga detik itu? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang bukan niat nak mengajar tuan-tuan ayah-ayah sekalian. Ayah-ayah ni dah macam ayah saya, macam mak saya juga. Saya pun orang kampung sama macam tuan-tuan. Makan nasi lauk ikan masin sama aja kita. Ni dah bekal siap lah, esok nak beli selama. Beli saja lah. Mari pergi Padang Besar tuan-tuan, pulut pun mahal. Balik saja ya, banyak parking kosong gitu lah. Pasal barang mahal, nak buat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina. Kita kalau hidup fikir masalah, memang masalah yang datang. Tapi kalau kita hidup fikir, insya-Allah pasti ada hikmah di sebalik semua yang berlaku. Insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusan kehidupan kita. Ustaz cakap benar lah, Ustaz masuk TV duit banyak. Dia bukan cerita masuk TV tak masuk TV. Tuan tahu dia bayar apa? Saya tak ada cerita kata tuan. Bayar bila tuan tak tahu. Kita pun susah juga. Tapi kita kena tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita tengok dalam mana-mana kitab tasawuf kan, mengajarkan kepada kita permulaan seorang murid untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya di dalam kitab Khuluquna al-Imam Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah, di dalam kitab yang dikarang oleh beliau, iaitu kitab Khuluquna, akhlak kami ataupun akhlak kita. Beliau pun menyebutkan permulaan untuk seseorang menuju Allah wajib dengan taubat kepada Allah.
Apa pun yang kita buat, mula mesti taubat pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia sebut juga di dalam kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid yang dibimbing, diajar oleh guru kita kan, Fadilatul Syekh Zainul Asri Fizallah, tetap mengikuti pengajian bersama dengan beliau. Juga disebutkan kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid ni yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, menyebutkan kepada kita bahawa permulaan seorang murid itu menuju Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia dengan jalan bertaubat kepada Allah. Kena taubat tu. Saya kira belum ada lagi sepanjang PKP ni dibuat majlis taubat perdana. Betul tak? Sejak mula pandemik tu, ada tak buat majlis taubat perdana tuan-tuan? Jadi kita kena buat, tuan-tuan, kita kena buat majlis taubat perdana. Selawat perdana dah ada, majlis konsert perdana dah ada. Tapi kita kena buat pula taubat perdana. Taubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau tengok di Hadramaut, di Yaman, Tarim, ada tak Covid? Ada juga. Tapi taklah sedahsyat di tempat lain. Dan mereka sangat gila kepada majlis ilmu. Sangat seronok, sangat meraihkan majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena ambil jalan sebagaimana yang telah pun dibawa oleh mereka, sebab mereka mengikut kepada saranan dan juga panduan daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat bahawa apapun ujian musibah yang datang kepada kita, semuanya adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang musibah ataupun ujian, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ialah salah seorang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menyebutkan ketika mana apabila seseorang itu ditimpa sesuatu ujian ataupun musibah, lalu dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lafaz istirja' ni disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran surah Baqarah, allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan sesuatu ujian ataupun musibah, lalu mereka menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin, sebut siapa yang ditimpa dengan sesuatu ujian ataupun musibah, lalu dia menyebutkan kami milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia membaca akan ini doa, Allahumma ajurni, ya Allah ganjarkan ke atas ataupun kepadaku, fi musibati, atas musibah ini ya Allah. Ya Allah ganjarkanlah kepadaku atas musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Siapa yang membaca akan ini doa, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dan juga mengganjarkan kepadanya pahala dan menggantikan dengan yang lebih baik. Tentu ada hilang apa? Bacalah doa tu. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah. Dan ketika mana aku kematian suamiku, dia kata. Ummu Salamah ni ceritanya panjang, sedih, kisah hidupnya sangat menyedihkan. Dalam keadaan yang kesukaran selepas kewafatan suaminya, Abu Salamah, ni keluarga Salamah ni, Abu Salamah, Ummu Salamah, anaknya Salamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana suaminya meninggal, sebelum suaminya meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada suaminya, abang esok kalau saya meninggal, abang nikah lain? Dia pernah tanya soalan tu kepada suami dia sebagai tanda nak buktikan kecintaan dan kesetiaan pasangan. Ibu-ibu pernah tanya soalan dekat ayah-ayah, abang esok saya meninggal, abang nikah lain? Itu soalan maut tu. Tak pergi balik try tanya dia. Kalau tak jawab tu buat sengak tu, jaga-jaga. Allahumma salli ala sayyidina. Dia buat luai, orang boleh kata dia buat luai kan. Saya bukan tak jawab Ustaz, saya ada niat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya soalan tu kepada suami dia. Dia tanya, abang esok kalau saya meninggal, abang nikah lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nak test kesetiaan pasangan. Lalu kata suami dia, jangan tanyalah benda-benda yang tak pasti semua gitulah. Dia cuba nak mengelak, biasalah kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ternyata Allah Ta'ala uji Ummu Salamah radhiyallahu anha terlebih dahulu. Suami ni yang wafat dulu. Maka diuji kepada dia pula perkataan dia. Dia tolong jaga-jaga perkataan kita, ibu sekalian. Nak kena musim hujan pula, doa makbul. Nak hujung-hujung tahu pula ni. Jangan buat pasal doa bukan-bukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa yang berlaku?
Suami dah meninggal. Apabila suaminya meninggal, Rasulullah SAW Muhammad, maka diuji kesetiaan kepada suaminya. Tengok dia menikah tak? Datang sahabat, sebab kesian tengok kehidupannya dengan jaga anak, dengan nak suara kehidupannya. Maka yang pertama datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cuba untuk melamarnya. Sebab ialah lamar ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kahwin dalam keadaan yang nak bantu dia, ditolak. Sayyidina Umar pun datang ditolak. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, datang lamaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kisahnya, saya pendekkan. Maka dia terima. Sebab apa? Dia pernah sebut, dia kata, wahai Rasulullah, saya bukan tak mau terima kamu, tapi saya ada tanggungan dan anak yang ramai. Lalu jawab Nabi SAW, anak kamu anak saya. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat. Kita boleh guna mudah insya-Allah. Anak kamu anak saya. Nabi kata. Sebab Nabi SAW ni kahwin bukan sebab hawa nafsu. Kita menikah sebab tengok syurga. Tak. Nabi SAW beza. Sebab apa? Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku? Dia kata, wahai Rasulullah, tidakkah saya akan menyusahkan kamu nanti? Sebab apa? Tanggungan kamu dah banyak. Kamu nak kena fikir masalah umat, masalah negara dan sebagainya. Sebab dalam hati Ummu Salamah ni pun berbunga-bunga. Sebab apa? Dia amalkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dia dapat ganti suami yang lebih hebat daripada Abu Salamah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapakah lelaki yang paling hebat dalam dunia, siapakah suami yang paling hebat dalam dunia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu pemimpin kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabi. Sebab itu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ummu Salamah dalam keadaan hati dia berbunga-bunga, dia terima lamaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, digantikan dengan subhanallah, suami yang paling hebat. Sebab itulah iktibar daripada kisah ini ialah apapun yang hilang ataupun sirna daripada kehidupan kita. Ada orang yang kematian anaknya, ada orang yang hilang pekerjaannya, ada orang yang kehilangan pendapatan dan sebagainya. Tetapi ingat, selagi mana tidak hilang benda yang paling berharga dalam diri kita, selagi itulah Allah Ta'ala masih lagi sayang dan kasih kepada kita. Apa dia? Itulah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang hilang segala-galanya. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, aku bersama dengan orang yang patah hati kerana aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud patah hati? Kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, maksudnya apabila dia bermula perjalanan dia bertaubat kepada Allah, dia hilang segala-galanya. Dulu duit banyak, pasal apa? Buat kerja haram. Tapi saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kawan lari, keluarga tinggal, apa pun tak ada. Bahkan semua orang memusuhi pula kepada dia. Tapi itulah tandanya Allah Ta'ala sedang bersama dengan dia. Sebab apa? Dia sedang patah hati. Saya pernah jumpa satu orang, dia bekas gangster kongsi gelap di Chowkit. Dia bonzer di satu kelab malam. Saya sebut pada tuan-tuan, di tempat yang mulia, saya minta izin kepada tuan-tuan. Bonzer ni dia bukan buat kerja yang halal-halal, tak ada. Hak halal ni satu je, makan bismillah. Tu baiklah tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Tapi kalau isu akak bismillah, tak bismillah kan? Tapi contoh yang marah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz, saya ni apa benda kerja saya tak buat. Tadi dibacakan saya salah seorang yang masuk ke penjara Sungai Buloh untuk program dengan beberapa tahanan dan banduan. Tak beberapa lah, ratus juga lah. Sebab di Sungai Buloh saja ada lebih kurang 5,000 ke 6,500 setiap kali dalam satu penjara yang kecil tu. Rumah saya dekat dengan pusat correctional Kok Kelang, penjara Kok Kelang. Dekat kan? Jadi hidup saya ni rumah banyak dekat dengan penjara. Jadi satu hikmah. Sebelum ni kita lalu saja, bila pengarah penjara telefon, dia kata, ustaz, kami nak jemput penakwah muda mai bagi kongsi nasihat kepada abang-abang kita yang kena tahan. Saya kata, nasihat apa? Saya pun tak erti nak bagi nasihat. Dia kata, mai, yang tengok ni kawan-kawan hang pun banyak kata dalam ni. Masuk kawan tu sebab pengarah tu dia orang Kemang Perun, orang kita juga kan. Ni geng kroni nak cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mai tengok. Saya pun masuk tengok. Dia kata, ya Allah. Saya duduk, kadang saya balik tengah malam, saya tengok rumah ada yang besar, tapi ahli keluarga ataupun isi rumah tak ada. Dia kata, ada yang macam tu. Lalu saya terfikir, ada pula orang yang ahli keluarganya ramai, tapi rumahnya kecil. Saya pun fikir, kan bagus kalau orang yang rumah besar tu dia berkongsi dengan orang kecil tadi. Dia kata. Saya kata, aku ni nak cari apa lah hidup. Dia kata. Sebenarnya apa yang aku nak? Dia kata.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Allah Ta'ala jentik hati dia. Tuan-tuan. No? Dan dia jumpalah dengan beberapa orang ustaz yang bimbing dia, dan alhamdulillah dia bertemu dengan pembimbing yang benar. Ada orang yang bertaubat. Saya pernah forum hijrah dengan satu orang. Saya pun pelik. Pasal apa dalam forum tu, mula saya main tengok sopan, bagus. Tapi bila dalam forum tu, dia mula tunjuk belang lah. Dia kata lah kawan-kawan dia semua tak betul. Dia hijrah dah. Hajiru minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrahlah kamu daripada dunia dan juga isi dia. Dia tinggal dah semua benda apa benda dia dah aurat, dosa dia tak mau buat dah. Kawan-kawan ajak minum semua dia tinggal dah. Tapi dia nampak yang dia betul. Orang lain semua salah. Dia nampak dia kemas, orang lain semua tak kemas. Betul tak hijrah macam tu tuan? Tak betul. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab apa? Saya pun tengok padan lah. Saya pun balik tengok Facebook dia, media sosial dia, rupanya yang membimbing dia, yang bawa dia, nakib dia jadi usrah dia adalah seorang ustaz yang ekstrim. Nampak tak tuan-tuan pentingnya tarbiyah? Nampak tak? Nampak. Kalau hidup tak ada tarbiyah, jadi macam mana? Lagi teruk. Yang dapat tarbiyah pun jadi macam tu, yang tak ada tarbiyah lagi dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu menjadi seorang menuntut ilmu, Iblis dan juga syaitan tak marah kita nak mengaji. Tapi apa yang dia akan buat? Tuan-tuan buka dalam kitab Talbis Iblis. Dia akan lorongkan kita pergi mengaji ilmu yang salah. Ilmu yang menyeleweng. Ni dipanggil belitan dan juga tipu daya iblis dan juga syaitan. Dia marah tak kita main menuntut ilmu? Tak marah. Dia marah tak kita pergi jumpa orang-orang alim? Tak marah. Tapi dia akan cuba juga cucuk kita supaya kita jadi orang yang tergelincir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah saya tengok bila dia berhijrah, baik, alhamdulillah, dia dah tak buat benda ni, dia dah tinggal dosa, dia dah tinggal kawan-kawan yang jahat. Tapi dia nampak yang diri dia baik. Wujudnya sifat sum'ah, takabur, riak, ujub. Ni sifat penyakitnya ni, penyakit-penyakit ataupun benda-benda yang tercelah di sisi agama. Tu belum sebut hasad lagi. Tuan-tuan, iri hati, orang Melayu kata. Oh, cukup kena jaga bab hati ni tuan-tuan, cukup kena jaga. Ada orang yang beramal tertipu dengan amal dia. Na'udzubillah. Ada orang yang ada pengikut tertipu dengan pengikut dia. Ada orang yang berilmu tertipu dengan ilmunya. Na'udzubillah. Sebab tu takut. Sebab tu dalam kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid ada juga sebut tentang hendaklah engkau tidak gemar kepada sanjungan dan pujian. Dia sebut. Sebab bila kita suka dengan gemar dengan pujian dan sanjungan, dibimbangi kata Imam Al-Haddad, akan hilang agama daripada orang tersebut. Dia kata aku tak mau ambil ilmu daripada orang yang hilang agama. Dia kata aku tak mau. Sebab tu saya bila orang duk panggil ustaz lah, penceramah, selebriti apa, saya takut sifat ni ada dalam diri saya. Kadang-kadang bila saya pergi ke ibu kota kan, orang panggil hijrah lah tu, hijrah lah tu, cari sesuatu nasi rezeki kan. Saya pegang kata-kata cikgu sekolah tu. Saya sekolah Tengku Putriah, sekolah pada sini. Cikgu kata, pemimpin tidak semestinya lahir dari bilik kuliah, dia kata. Tetapi terkadang lahir dari tengah kancah masalah dan berani untuk keluar dari kelompok rakan sebaya. Cikgu kata aku tu. Saya pun fikir banyak, nak kena hijrah. Saya ambil putusan yang berat, saya hijrah. Saya kata tak apa, doa lah. Saya hijrah, saya pilih. Bukanlah saya kata duduk di sini tak bagus. Tapi saya takut. Saya yang tak boleh nak jadi baik environment saya. Saya takut saya ajak orang buat jahat. Orang lain tu saya tak kisah sangat sebab dia pun orang baik belakang. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya ambil keputusan hijrah, alhamdulillah Allah Taala temukan dengan guru-guru yang baik, ustaz-ustaz yang baik. Ada orang tak baik dah juga. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang suruh kita tolong dia berniaga, bayar berapa ringgit ada juga, bohong tu ada. Tolong jaga-jaga. Suruh jual kitab lah, jual minyak angin apa semua ada. Yang bawa kita pergi Kelantan pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam lah saya ni, Allah Ta'ala bagi jalan macam tu. Dan alhamdulillah akhirnya saya jumpa dengan satu madrasah yang saya kira bukan sekadar ilmu saya dapat, tetapi bimbingan rohani, dipanggil sebagai bimbingan daripada yang namanya guru yang mursyid. Tuan-tuan, hidup ni kita kena cari guru mursyid. Sebagaimana saranan, tuan-tuan tengok video yang viral dulu, Tok Ayah Haji Musa kan yang meninggal, yang dia suruh banyak selawat ketika mana Syekh Zurul Asri Fizahullah, guru kita ziarah dia dengan rombongan daripada Darsa, masa itu Darul Hadis.
pergi ziarah Tok Ayah Haji Musa di Kedah, di Kelantan. Dia sebut tentang mursyid. Dia kata imam, saya ingat lagi video tu dengan baik. Dia kata akhir zaman nak cari guru yang mursyid sangat payah, dia kata. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah, seperti mencari kibratul ahmar, mencari belerang merah. Payah nak jumpa. Akhir zaman ni nak cari guru mursyid macam nak cari belerang merah. Payah. Yang ada belerang hitam. Nanti pun mercur banyak orang dari siap. Allahumma salli ala sayyidina. Belerang hitam banyak. Nampak duk main mercur tu. Jadi cara nak jadi orang yang selamat, kata Tok Ayah Haji Musa Allahyarham, ialah dengan cari guru yang mursyid. Dan akhir zaman dia kata nak cari guru yang mursyid cukup payah. Dan Allah Ta'ala akan bantu kalau kita banyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan tolong kita. Tu satu nasihat yang saya kira cukup membekas di hati saya. Dan Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, saya nak nasihat pada diri saya sebagai orang yang muda, yang lemah ni, banyak kelemahan dari sudut ilmu pun fakir. Kita ada anak, kita ada ahli keluarga. Masih belum terlambat untuk kita ajak mereka, selamatkan mereka. Bukankan selamat dari sudut apa, maksudnya selamatkan mereka daripada terus dalam keadaan yang tidak sedar akan bahawasanya kehidupan ni akan selesai, akan fana. Dunia ni akan habis. Padi kita buat pun ada musim, tuan-tuan. Buah pelam harum manis pun ada musim. Dah semua. Kadang orang ni saya beli, orang tanya, ustaz, 3 kilo. Saya kata pediau lah 3 kilo. Pelam ke? Saya kata bukan musim. Jadi hidup kita ni pun ada musim juga. Sekarang ni zaman kita, milik kita yang merencanakan kehidupan di musim zaman kita. Esok-esok anak-anak cucu kita pula. Ni musim kita akan berakhir, akan digantikan dengan musim yang baru. Di Malaysia kita ada 4 musim. Betul tak? Salji, betul. Tahu di mana ni salji tak? Musim salji, musim panas, musim tengkujuh, antara. Dia kita dua ya, cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Sebab kita duduk di garisan Qatul Istiwa. Tu nak. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau tak main panas, hujan lah tu. Kalau tak hujan, panas lah. Jadi Allah SWT Muhammad 4 minit gitu kan. Maka hendaklah kita menghayati akan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana nasihat daripada Allahyarham Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Saya tertarik satu nasihat beliau di dalam tafsir yang dihasilkan oleh beliau di dalam surah Yunus pun. Tuan-tuan, beliau bahas panjang lebar tentang bagaimana tentang kehidupan siang malam. Allah Ta'ala jadikan malam untuk berehat, siang untuk kita bekerja. Beliau bahas panjang. Saya tertarik ada satu perbahasan beliau tentang nasihat ataupun wasiat kepada seorang ibu dan juga ayah yang memiliki anak. Tolong jaga baik-baik. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Nik Abdul Aziz Nikmat menyebutkan, maka ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Sadaqallahul azim. Kata beliau, pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, iaitu surah Abasa, ayat 34 sehingga ayat 37. Pada hari di mana seorang saudara lari daripada saudara yang lain, dan lari daripada ibu serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana tiap-tiap seorang daripada mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya sahaja, yakni nafsi-nafsi. Ni aku ayah yang lain, tak kenal. Ada. Hari ini nafsi-nafsi. Hari di mana harta benda, anak pinak, isteri, ayah, mak tak boleh bagi manfaat kepada satu sama lain. Tak boleh. Saudara, kawan tak boleh bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita nak dihisap, diperhitungkan amal kita. Lama tuan-tuan tunggu, dalam riwayat sebut 1000 tahun. Ketika mana dunia ni dibinasakan, 1000 tahun orang manusia ni hilang punca. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS dengan umat bersama dengan kita sampai pada hari ini, umatnya ramai duduk pada hamparan yang dipanggil sebagai Yaumul Mahsyar. Allahumma salli alaihi wasallam, seperti kertas yang digulung dalam riwayat sebut. Duduk ramai-ramai di situ dalam keadaan yang ada yang peluhnya sampai yang lemah dalam peluh sendiri.
yang sampai ke parah hidungnya, sampai ke parah dada, sampai ke parah pinggang, sampai ke parah lutut, yang sampai parah buku lalinya, mengikut kepada amal yang dilakukan di atas dunia. Pada ketika itu, saat itu, sehingga ada suara-suara yang berkata, kalau nak azab lah, jangan duk seksa kami. Tu ada suara yang sebut tu. Sebab lama tunggu 1000 tahun. Dan riwayat sebut, kalau nak azab, wahai Tuhan, azab lah. Kalau nak masuk neraka, masuk terus senang. Tak payah duk pergi tunggu dulu gini, naya kami. Ada yang kata kalau syurga, masuk cepat-cepat. Kami tak sabar lah. Tuan-tuan, dalam keadaan kekalutan, karut tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan mengeluarkan perkataan yang pelbagai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab itulah orang-orang yang dipanggil sebagai fasik, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak bertaubat kepada Allah, maka mereka lah golongan-golongan yang akan menjadi seperti yang kita gambarkan tadi. Wala'uzubillah min zalik. Maka di hari akhirat, manusia akan kelam kabut menerima kesusahan. Bapa meninggalkan anak, isteri berlepas diri daripada suami. Dulu makan bersuap, esok tak jumpa dah. Dulu suap kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok tak ada dah tuan-tuan. Masing-masing dengan kesusahan masing-masing, yakni dengan hal masing-masing. Kerana itulah baginda Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis terakhir tuan-tuan, apabila manusia bangun daripada kubur, dia akan tengok di kanan dia syurga, dan dia akan tengok di kiri dia neraka, dan hala ke hadapannya, maka dia akan melihat bahawa dia akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak buat macam mana di akhirat kelak? Melainkan pasti dan pasti kita akan mencari kepada yang boleh bagi syafaat kepada kita. Maka syafaat pada ketika itu, itulah yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari siapa tuan-tuan? Nabi-nabi yang terdahulu diriwayatkan ada umat yang datang meminta syafaat daripada mereka. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, mereka menyebutkan, hari ini aku takut dengan kemurkaan Tuhan. Nafsi, nafsi, kamu, aku takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu Nabi maksum, dipelihara daripada dosa, kesilapan. Tetapi pada hari itu disebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, semua orang takut. Nabi pun takut, melainkan seorang Nabi yang sangat kasih Allah Taala kepada dia, yang digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan datang meminta syafaat daripada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Biasa duk bawa kitab, jadi malam ni dia tak bawa nak kitab sangat. Saya ambil gitu je sikit-sikit dengan izin tuan-tuan. Jadi sebagai peringatan ataupun nasihat kita bersama, apapun yang datang dalam kehidupan kita, maka banyakkan berdoa, bersabar. Semuanya itu pasti Allah Ta'ala akan mudahkan untuk kita. Dan kepada mereka-mereka yang masih lagi ada anak-anak yang masih lagi belum diberikan tarbiyah ataupun pendidikan, maka kita balik tengok di rumah kita, yang duk main game di rumah, yang duk tengok TV di rumah tu, tolong tengok-tengok semayang mereka, tanya pasal puasa, tanyalah pasal ilmu ni, tanyalah apa-apa yang patut tanya. Tanya apa aurat, tanya dengan siapa duk kawan, tanyalah benda-benda basic. Lah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka WhatsApp tuan-tuan, kalau ibu-ibu buka Instagram ke Facebook, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu akan nampak tulisan di bawah tu, from Meta, betul? Dia akan tulis kan, from Meta, kan logo tu. Bila kita buka WhatsApp kita, dia akan keluar from Meta ataupun daripada Meta. Kau tuan-tuan tak perasan? Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan buka dalam laman web rasmi Meta, apakah promosi yang selalu dia buat? Tuan-tuan akan jumpa satu benda, iaitu apa? Promosi LGBT secara besar-besaran. Wal'azubillah min zalik. Inilah realiti gambaran fitnah yang sedang berlaku. Tuan-tuan mungkin tak perasan benda ni, tapi saya kaji. Kenapa mereka isytiharkan dengan pantas, dengan cepat? Kita nak kena buat satu badan yang menaungi Facebook dan juga media sosial yang lain.
Dalam keadaan kekalutan manusia menghadapi pandemik ni, mereka merancang sesuatu. Tapi ingat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita ada Allah, jangan takut. Jadi saya nak pesan, hari ini dalam drama, dalam filem, dalam sukan sekalipun, dalam bola sekalipun, LGBT sedang dinormalisasikan. Anak-anak kita tengok Korea kan, K-pop. Kalau lelaki bercinta dengan lelaki, dia nampak sweet, dia tak nampak dosa dah. Akan datang satu saat, dalam hadis fitan Nabi sebut dah, zina akan dihalalkan. Ini kita sedang ke arah itu. Ada satu orang ustaz dia sebut, mai ambil tuition, boyfriend mai ambil girlfriend. Budak sekolah dia kata 4, dia kata 5. Dia kata ayah dia suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah dia suruh. Kawan pukul lepas ambil lesen, dia kata ayah suruh mai ambil. Ayah dia kata apa ambil lesen, tak tolong bawa apa nama ni balik pun, dah pergi korang betul lah. Maksudnya cuba nak dihalalkan. Di sekolah rendah, sekolah tadika dan sebagainya, diajarkan elemen-elemen animasi. Kan kalau lelaki perempuan duduk dekat, dia main keluar bentuk love tu. Kan kita tengok kartun Disney kan. Tu. Cubaan untuk menormalisasikan perzinahan. Sejak daripada kecil kita didoktrinkan benda tu. Sebab saya orang media, saya sedang benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu belum cerita TikTok kan. Kita hari ni pun buat dakwah kat TikTok kan, macam-macam aplikasi dah. Tapi tolong jaga-jaga. Teknologi tu kita kena urus, bukan untuk dihapus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara anak-anak generasi kita. Jangan dua kali dengan telefon sangat. Kalau nak tengok handphone pun bacalah Quran ke, buka ceramah-ceramah ke yang boleh memberikan tarbiyah kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawartal arda wa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.